Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa', tazkir wa tadzakkir wal ifadah wal istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalal khair ibtigha wajhillah wa tawabihi wa qurbihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita semua rapatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT di atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang kita nikmati pada hari ini adalah nikmat kalimah la ilaha illallah, nikmat yang merupakan satu kalimah yang akan membahagiakan kita dekat dunia dan akan membahagiakan kita di akhirat. Satu kalimah yang tak semua orang dapat memilikinya, hingga disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abi Talib, bapa saudaranya, itulah satu orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi umur 9 tahun, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpisah dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun. Jadi Abi Talib ni tuan-tuan, itulah bapanya, itulah ibunya, itulah idolanya, itulah dia punya motivatornya, itulah segala-galanya bagi Nabi. Tetapi Abi Talib bila di akhir hayatnya, Rasulullah kata, wahai bapa saudaraku, ucaplah kalimah la ilaha illallah, aku akan membantumu di akhirat kelak, kata Nabi. Maka Abi Talib terus berdiam, dan diamnya Abi Talib hingga ke akhir, hingga ke nafasnya yang terakhir, hingga disebutkan bahawa Rasulullah SAW menangis hingga tangisan yang membasahkan janggut Nabi SAW. Bukan tangisan yang basah pipi Nabi, tak, hingga janggut-janggut Nabi basah. Tuan-tuan boleh bayangkan tangisannya bagaimana Nabi tunjukkan kesedihannya. Kerana apa? Sebab tidak ada rezekinya kalimah tersebut. Hingga turunnya ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, wahai umat Islam, kamu tak bagi hidayah pada siapa yang aku akan bagi hidayah. Engkau tak boleh bagi hidayah, tetapi aku yang bagi hidayah. Jadi kalimah ni tuan-tuan mahal. Kita boleh sebut kalimah la ilaha illallah bukan sebab kita Melayu, bukan sebab mak bapak kata Islam, tak. Kita boleh sebut kalimah ni sebab Allah bagi hidayah. Daripada bilion manusia sekarang, 7 bilion manusia seluruh dunia, hanya 2 bilion yang boleh mengucap kalimah ini. Kalimah yang disebut, sesiapa yang menyebut yang kalimah, ada kalimah la ilaha illallah, akan dikeluarkan daripada neraka. Macam mana maksiat pun dia, teruknya dia, zalimnya dia pada dirinya, tetapi dengan kalimah ni Allah akan keluarkan dia daripada neraka Allah. Yang tak ada kalimah ni kekal, berkekalan dan terus berkekalan dalam neraka itu. Jadi kalimah ni mahal. Jadi kita kena rasakan nikmatnya hari ini. Yang pertama kalimah ini. Yang kedua, dalam keadaan hari ini kita diberikan hidayah. Nikmat hidayah dapat kita beribadah. Dalam ramainya yang menyebut kalimah la ilaha illallah, ramai yang masih tak solat, ramai lagi masih leka. Tapi kita ni Allah pilih hari ini. Dalam keadaan hari ini kita mengetahui bahawa yang Allah menyediakan hari-hari istimewa untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hari Jumaat, khairul yaum tala'at alaihil syams yaumul jumaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang terbaik terbitnya matahari adalah hari Jumaat.
Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahawa hari ini adalah hari untuk kita. Hari yang kita akan diberikan ganjaran pahala yang cukup besar berbanding hari-hari lain. Dalam hadis lain disebut Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Kalau penghulu takkan ada beza dengan orang lain, kan? Seorang-kurangnya penghulunya gaji dengan orang biasa beza, kan? Kedudukan penghulu tu beza dengan orang lain. Jadi kalau hari yang disebut penghulu pun ada bezanya. Jadi kita tahu hari ni hari Jumaat yang Allah sediakan keberkatan, kerahmatan yang cukup banyak. Jadi yang kita tanya, apa kita nak buat? Bagaimana kita nak raih benda yang Allah sebut tu sebagai ganjaran pahala yang banyak? Maka diajarkan oleh Nabi SAW untuk hari Jumaat, aksirus salatan alayya, banyakkan selawat padaku, kata Nabi SAW. Lailatul Ghura, pada malam Jumaat dan juga siang Jumaat. Daripada malam tadi kita zikir yang terbaik adalah selawat pada Nabi SAW. Siang ni pun kalimah yang paling baik kita sebut adalah selawat kepada Nabi SAW. Jadi antara amalan yang bagus kita pada hari ini adalah selawat pada Rasulullah SAW. Yang kedua disebut amalan yang baik untuk kita hari ini adalah bacaan Quran. Apakah Quran surah yang terbaik? Kata Nabi, Jumaat kita isi dengan bacaan suratul Kahfi. Jadi tuan-tuan yang malam tadi dah baca separuh, pagi baca separuh, habiskan petang ni, kan? Cuba habiskan surah Kahfi itu. Mudah-mudahan kata Nabi SAW, orang yang menjaga 10 ayat awal daripada suratul Kahfi, aman min fitnatil dajjal, dia akan selamat daripada fitnah dajjal. Dajjal ni ada ulama tafsirkan sebagai yang penipu. Di akhir zaman Nabi sebut ada 70 dajjal akan muncul di akhir zaman. Yang dajjal disebut penipuannya luar biasa. Bukan penipu kecil-kecil, penipuan luar biasa. Dan dajjal ni misi dia berbeza dengan misi yang lain. Kalau disebutkan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj misinya adalah merosakkan segala yang di depannya dan apa sahaja yang ada. Itu Ya'juj Ma'juj punya misi. Dajjal punya misi merosakkan akidah. Dia akan merosakkan akidah kita, dia akan rosakkan, pastikan kita akan bersama-sama dengan dia di neraka kelak. Itu misi dia. Sebab itu misi Dajjal ni cukup bahaya. Hingga Nabi SAW sebut, tidak ada Nabi dibangkitkan melainkan semua para Nabi akan mencerita tentang besarnya fitnatul Dajjal. Jadi kita kena sedia pula dengan Dajjal. Cuma bila kita sedia maklum tentang Dajjal, bukan kita lari daripada Dajjal, bukan kita takut dengan Dajjal, tidak. Diajarkan kita cara menghadapi fitnah yang besar itu. Yang pertamanya dengan ilmu. Nabi kata, kalau aku ada, aku akan berhujah dengan Dajjal. Menunjukkan ilmu penting. Bukan tuan-tuan lari masuk hutan, duduk dalam hutan, takut Dajjal. Bukan. Kita menghadapi Dajjal dengan ilmu. Yang kedua dengan doa dan zikir. Diajarkan zikir lepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam, doa minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Itu antara amalan yang kita buat. Kita baca suratul Kahfi, hafal suratul Kahfi, itu amalan yang kita buat. Pastikan kita tidak terjerumus dalam orang-orang yang akan mengikuti fitnah Dajjal. Jadi itu amalan kita pada hari Jumaat. Ditambah keberkatan kita hari ini tuan-tuan, adalah keberkatan bulan Rejab, bulan Hurum, bulan, kata Allah, inna 'iddal syuhuri 'indallahi 12 syahran. Bulan bagi Allah itu ada 12. Daripada 12 bulan itu dijadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4-nya bulan haram. Apa maksud bulan hurum? Ada ulama sebut hurum ni dipakai daripada perkataan harama yahrumu, yang diharamkan, iaitu diharamkan perang dan diharamkan beberapa perkara. Tapi ada ulama sebut hurum ni daripada perkataan ihtiram, iaitu dimuliakan. Jadi bulan ni bulan mulia. Macam manalah mulianya bulan haram, bulan Rejab ini, bulan haram ini disebut, kata Ibn Abbas, bulan ini dilarang kamu menzalimi diri, kata Allah. Maksudnya bulan ini kalau kita buat dosa, Allah besarkan balasan dosa tu.
Kalau kita berbohong pada bulan lain, dosanya banyak ni. Bulan Rejab ni berbohong, dosa tu bertambah, tuan-tuan. Itu yang bahayanya bulan haram ni. Tetapi kata Ibn Abbas, bulan ini juga kebaikan Allah tambah pahalanya. Sebab itu dikatakan ulama oleh Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata bulan Rejab ni bulan kita mula untuk menyiram, menyemai. Bulan Syaban kita menyiram, bulan Ramadan kita meraih dia punya hasil tuaian. Apa maksud Ibn Rajab Hambali? Bulan ni, maksudnya bulan Rejab mula kita merangkak, mula kita bertatih beramal. Bulan Rejab ni Allah dah banyak buka rahmat-rahmat Allah pada kita. Antaranya ganjaran pahala. Tadi kita sembahyang bulan Rabiul Akhir, kita solat sunat duha, pahala dia banyak ni. Tetapi solat duha kita pada bulan Rejab ni Allah besarkan lagi, ganjaran pahala Allah besarkan. Kedua, disebutkan ulama, bulan Rejab ni juga dipanggil bulan rejam, rajimim, rejam. Kenapa dipanggil bulan rejam? Bulan malaikat mula merejam kepada syaitan-syaitan yang aktif mengganggu manusia. Kalau kita rasa gangguan syaitan yang cukup kuat, angkat takbir 3-4 kali tak selesai, ada kan? Dah angkat takbir, dah semayang, lagilah dia jalan sampai ke pasar, sampai masa asam semua masuk dalam kita semayang. Dahsyatnya gangguan syaitan ketika kita solat itu. Maka syaitan ini mula direjam, dia kata ulama. Pada bulan Rejab ni mula direjam untuk mengurangkan gangguan. Bulan Ramadan mereka terus dirantai, dimasukkan dalam lautan, kata ulama. Jadi Ramadan lagilah, sebab Ramadan ni kerahmatan yang paling dahsyat. Kalau orang yang tak bertatih pada bulan Rejab, Ramadan, dia tidak akan menikmati hujan rahmat itu. Dengan hujanan rahmat, hujan keberkatan, hujan keampunan Allah bagi bulan-bulan Ramadan, orang yang tak bertatih tak akan merasainya, tak dapat merasainya. Kita boleh perhati, tuan-tuan, sepanjang hidup kita, bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita boleh lihat masjid penuh untuk solat tarawih. Tapi kita lihat hari ke-10 mereka mula kurang. Mereka mula memenuhi pasar-pasar malam, pasar-pasar raya. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana ulama kata sebab kita tak bertatih daripada bulan Rejab. Bulan Rejab ni mula kita bertatih, banyakkan puasa. Para sahabat ada yang berpuasa bulan Rejab, hingga ada disebutkan dalam Lataiful Ma'rifah, dia kata antara yang mengamalkan puasa penuh Rejab, Syaban, Ramadan adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Dia berpuasa Rejab, Syaban, Ramadan. Begitu juga disebutkan Hasan Al-Basri puasa 3 bulan penuh. Sedangkan amalan itu antara amalan yang tidak disukai oleh Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar tak bagi puasa penuh. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar takut mereka masih terbawa-bawa mentakzimkan, memuliakan bulan Rejab. Kan bulan Rejab kita sudah maklum, zaman-zaman jahiliyah mereka melakukan penyembelihan khusus untuk bulan Rejab. Mana unta, mana kambing yang lahirkan anak pertamanya, maka anak itu akan disembelih pada bulan Rejab. Dipanggil atirah dan firaq. Hingga Rasulullah sebut la firaq wa la atirah, disebut. Tidak ada penyembelihan faraq, tidak ada penyembelihan atirah. Hari itu ada satu pelatih tanya saya, Ustaz, saya punya tunang nama Atirah, adakah namanya penyembelihan? Tuan-tuan, Arab ni dia beza. Dia berbeza. Atirah nama kamu punya tunang tu pakai ta, ain, tara, atir. Atir ni wangian. Yang atirah yang cerita ni ain ta, pakai huruf ta, atirah. Jangan tersalah, tuan-tuan. Atirah bahasa Melayu samalah, tapi Arabnya beza. Yang disebut penyembelihan tu atirah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga begitu orang-orang jahiliyah. Hingga dikatakan zaman jahiliyah mereka mengagumkan Rejab, buka pintu Kaabah. Beribadahlah sepuas-puasnya bulan Rejab. Macam tu, tuan-tuan. Takzimkan bulan Rejab masih dibenarkan dalam Islam, tetapi bukan cara jahiliyah.
Penyembelihan bukan atas nama Allah tak dibenarkan dah. Begitu keadaannya. Jadi disebutkan Sayyidina Umar tak benarkan puasa sebab takut mereka masih mentakzimkan bulan Rajab. Tapi anak dia Abdullah bin Umar kata boleh. Kalau kamu faham untuk mentakzimkan bulan ni bukan mentakzimkan cara jahiliyah. Lepas tu dia puasa penuh. Kemudian bulan Rajab ni tuan-tuan kita kena banyak bayar hutang. Kalau ada hutang dengan manusia kena bayar. Hutang dengan Allah lagilah kena bayar. Itu lagilah kena bayar. Jangan tangguh-tangguh. Segala hutang kita selesaikan. Ada yang telefon saya 2 bulan lepas, dia kata, Ustaz, saya yang bapak pun meninggal ni, dia kata. Saya dengar tu. Dan seminggu lepas memang dengar. Takziah lah, kata. Tak, ni ada soalan Ustaz. Kenapa? Bapak saya ada hutang kat kedai ekor RM200. Nak bayar tak nak bayar? Kan? Nafsul mu'min mu'allaq biddin, ya kan? Nafsu amalan ni tak naik sebab hutang. Tapi hutang kat kedai ekor pula. Ayah dia dan juga beli nombor ekor sebelum meninggal. Hutang pula. Saya dengar alamak, anak kaki masjid. Tiba-tiba ayah dia tak tahulah masalah keluarga kan. Nak bayar tak nak Ustaz? Nak bayar. Salah tak bayar pun rasa salah. Macam-macam kan manusia. Jadi kita kata bulan Rejab bulan bayar hutang dengan Allah dan manusia. Bulan Rejab kita diperbanyakkan istighfar. Aksiru minal istighfar yaumul syahrul Rejab. Banyakkan istighfar pada bulan Rejab. Banyakkan istighfar. Kenapa tuan-tuan? Kita nak bersihkan roh ni. Sebelum kita nanti bulan Rejab, Syaban, Ramadan nanti waktu turunnya rahmat yang begitu banyak, roh kita ni dah bersedia dah nak menikmati rahmat Allah, menikmati keberkatan bulan Ramadan. Sebab itu kita banyak istighfar bulan. Banyakkan solat tasbih. Kata ulama, kalau bulan Rejab ni banyak baca istighfar kabir tu, baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Mudah-mudahan cuci kita punya dosa ni, dicuci roh kita ni sebaik mungkin. Dan yang terakhir disebut, kita mulalah banyakkan solat, banyakkan bacaan Quran. Jadi perbanyakkanlah tuan-tuan bacaan Quran, solat. Mulalah kita pagi dua muka. Barulah Ramadan nanti boleh 1 juzuk sehari. Sekurang-kurangnya habis Ramadan adalah 30 juzuk kita boleh khatam. Mudah-mudahanlah. Ni kita kata saya pun tak boleh Ustaz. Try hari pertama sekelima je. Hari ke-6 dah mula dah kurang. Hari ke-25, 27 Ramadan tinggal setengah muka. Kan tuan-tuan. Mula sekarang bertatihlah kita. Pagi sikit, petang sikit, kita latih roh ni, kena latih. Mudah-mudahan bila latihan begitu, kita akan jadi orang yang ada betul-betul himmah, betul-betul semangat untuk menyambut kedatangan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada tazkirah ringkas ni, apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Qul qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.